أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Sekali lagi marilah kita merapatkan kata syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bermula dengan nikmat yang teragung sekali, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian Allah kurniakan kita nikmat dapat hidup dan hidup dalam bulan Ramadan ini, bulan yang paling barakah sekali. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, kita sedang berada dalam madrasah Ramadan yang Allah pilih untuk membantu kita meningkatkan diri kita agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam episod ini, insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua apa yang ditulis oleh ulama-ulama muktabar dalam tajuk yang saya berikan, hatilah yang wajib didahulukan dalam melakukan perubahan. Semua kita sedar bahawa kita tidak akan kekal hidup di dunia ini. Bagi saya yang berusia 69 tahun, saya sedar, saya insaf bahawa saya berada dalam keadaan ataupun realiti yang hampir-hampir kepada pengakhiran hidup di dunia ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan semua yang kita cintai. Ini adalah satu hakikat yang tidak ada seorang pun yang waras akan menafikannya. Kita memahami, malah meyakini bahawa kita akan mati. Cuma yang kita tidak diberikan maklumat, bilakah kita akan dikembalikan pada Allah? Bilakah kita akan meninggalkan dunia ini? Bilakah kita akan mati? Tetapi seringkali saya sebutkan pada anak-anak menantu dan rakan-rakan saya katakan, bukan masalah mati itu yang kita bimbangkan. Bukan rasa keterikatan kita kepada dunia ini, pada harta benda yang ada ini yang menggusarkan, yang menyebabkan kita gelisah. Tetapi apakah yang akan terjadi kepada kita setelah kita mati? Kita sama-sama meyakini bahawa kita akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibentangkan kepada kita seluruh perkara, seluruh aktiviti yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Kita menyedari bahawa malah kita sangat-sangat menginsafi, rasa insaf bahawa kita adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang berdosa. Banyak perkara-perkara yang Allah wajibkan, Allah fardukan, Allah wajibkan, yang kita cuai, kita lalai, kita tidak
dan kita tidak menunaikannya, tidak melakukan dengan sebaiknya. Dan banyak juga perkara yang Allah larang daripada penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita dengan anggota-anggota kita yang lain, yang membawa kepada dosa telah banyak kita lakukan. Sebab tu sejak saya mula melalui tarbiyah Islamiah ini 45 tahun yang lalu, antara ayat Quran yang sentiasa saya ulang-ulangkan pembacaannya dan maknanya, cuba mengkaji agar ayat ini memberi panduan dan bekas yang mendalam dalam hati saya. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali harta benda dan anak-anak pinak, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah, mereka yang dikembalikan pada Allah, mereka yang akan dihadapkan pada Allah SWT dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat sejahtera, yang bersih. Dan dalam banyak penjelasan para ulama, hati yang bersih daripada syirik dan penyakit-penyakit nifak, dan hati yang dalam penjelasan para ulama, hati manusia ni ada berbagai jenis. Daripada hati yang mati, hati yang terbalik, hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang bertaubat, hati yang beriman, dan hati yang sejahtera, selamat sejahtera. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni adalah perjalanan hati kita untuk balik pada Allah SWT. Dan perjalanan ini bukan perjalanan anggota kita, tapi perjalanan hati kita. Tidak kiralah bila kita Allah kurniakan kesedaran, titik permulaan kita tu tak kira macam mana. Mungkin kita sedang memiliki hati yang dah mati. Sebagaimana hati orang kafir. Zahirnya kita tidak kafir, tapi hati kita tu hati seperti mana hati orang kafir. Ataupun hati yang berpenyakit. Dan ramai ulama mengatakan kebanyakan kita ni memiliki hati yang berpenyakit. Dan kita perlu berusaha sungguh-sungguh agar kita merawat hati kita. Pada usia saya ni, kita sedang menghadapi pelbagai penyakit. Ada yang kata sakit jantung, ada sakit buah pinggang, ada sakit otot, sakit kurang ingatan, sakit lupa. Tetapi yang jarang kita sentuh adalah kita adalah pemilik hati yang berpenyakit. Kita adalah pemilik hati yang sakit. Dan kita perlu merawat hati yang sakit ini. Sakit anggota ini, sakit organ-organ kita semua tu akan membawa kita paling akhirnya mati.
Tapi sakit hati. Hati yang berpenyakit ini bukan sakit hati. Hati yang berpenyakit ini, hati yang mati ini. Hati yang rosak ini. Hati yang keras membatu ini. Dia boleh menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Jadi kita ingin memulakan Ramadan kita ini, memulakan proses yang sedang kita lalui dalam Ramadan ini. Salah satu proses yang sangat-sangat penting adalah proses melakukan perubahan terhadap hati kita tu. Walaupun di mana titik permulaan kita. Hati yang keras membatu ke, hati yang berpenyakit ke, hati yang dah lumpuh ke. Ada juga ulama menggunakan istilah, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia kata hati yang demam. Kata. Dan ada ciri-ciri hati yang berpenyakit. Nanti episod akan datang kita akan bincang. Tapi kita tidak kira di keadaan mana, di tahap mana hati kita. Kita perlu melakukan rawatan dan perubahan agar kita sampai kepada qalbun salim itu. Hati yang sejahtera itu. Kalau tak sampai pun, kita dalam perjalanan merawat hati kita. Dan semoga Allah ampuni kita. InsyaAllah. Dan kita sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum itu, melainkan mereka merubah apa yang dalam tafsir dia. Terjemahan tak nampak. Dan ada orang kata merubah nasib sudut ekonomi. Tidak. Kebanyakan tafsir mengatakan merubahkan apa yang ada dalam diri kamu, iaitu hati kita. Mana-mana perubahan mesti bermula perubahan hati. Sebab tu saya sering bercakap masa saya sihat dulu buat motivasi di sekolah-sekolah. Saya katakan dua perkara yang mesti kita tanam dalam diri kita. Satunya ada himmah, ada cita-cita yang tertinggi, iaitu untuk jadi hamba Allah yang menyerah sepenuh pada Allah. Cita-cita kita untuk masuk syurga, untuk jadi perindu syurga. Yang keduanya, ada iradah, kehendak hati yang kuat, yang memacu diri kita, yang menggerakkan diri kita untuk melalui proses untuk jadi ahli syurga. Jadi itu yang nak saya sampaikan untuk episod ini. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan sambung dengan episod yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.